Banyak mukjizat-mukjizat Nabi. Hak pelik-pelik, belah bulan ada, Isra' Mi'raj, dan tak perlu kita ceritakan di sini satu persatu. Kita sedia maklum dalam sirah dan sejarah Rasulullah. Baik, itu adalah sebahagian daripada kisah Nabi Ibrahim. Tetapi apapun, waktu geng-geng tadi, mereka masih lagi ada yang menyembah berhala. Masih lagi penerusan kepada penyembahan berhala, sampai akhirnya Nabi Ibrahim menyebut, innani bari'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, bari' daripada apa-apa yang kamu sembah. Hak kamu duk buat hari ni, hak kamu duk menyembah hari ni, hak kamu menyeleweng hari ni, hak kamu tersesat hari ni, tak ada kena mengena dengan aku dah. Sebab tugas aku dah menyampaikan, bukan sahaja pada kamu, bahkan lebih awal pada ahli keluarga aku. Bapa aku Azar tu lebih awal aku duk bersembang dengan dia, duk berdialog dengan dia, duk berbahas dengan dia, duk bercakap dengan dia tentang siapakah Tuhan yang sebenar, tentang siapakah Tuhan yang hak, yang layak disembah oleh sekalian manusia. Dan kamu ni adalah peringkat-peringkat yang kemudian, tapi kamu masih lagi degil, masih lagi keras kepala, masih lagi hitam dan busuk hati kamu untuk menerima kebenaran dan menerima Allah sebagai Tuhan. Hari ini bari umma ta'bud. Aku berlepas diri apa yang kamu sembah dan apa yang kamu buat. Baik, untuk memahami semua perkara-perkara ini dengan cukup baik, ni kita sebut dua je, sebab kita ni baru mukaddimah, tak masuk cerita lagi. Tak apa dah, kau orang sini tak biasa balik pukul sebelah. Okey, secara umum, bila kita nak bahas benda yang cukup besar, saya nak bagi panduan. Contoh, ada seorang penulis, nama dia Howard Gardner. Siapa yang minat buku-buku jenis motivation, buku-buku jenis counselling, tentu biasa dengar seorang penulis yang bernama Howard Gardner. Salah satu tulisan dia yang hebat, 5 Mind to Win the Future. 5 jenis bentuk pemikiran untuk memenangi masa depan. Seolah-olah konsep buku tersebut kita harus memahami dengan baik kelima-lima bentuk dan konsep pemikiran ni kalau kita nak hidup dalam dunia masa depan. Yang pertama antaranya dia sebut disiplin mind. Minda akal yang berdisiplin. Okey, satu. Yang kedua synthesizing mind. Synthesizing mind bermaksud mengumpul dan menghimpunkan. Kita kena ada otak dan minda yang suka menghimpun dan mengumpulkan. Yang ketiga creative mind. Minda dan otak yang kreatif. Kreatif ni berbeza dengan inovatif. Kreatif ni kita buat satu benda, kita create satu benda, kita cipta satu benda yang orang sebelum ni tak pernah buat. Yang orang sebelum ni tak pernah buat, kita pemula bagi ciptaan tersebut, tu dipanggil kreatif. Tapi kalau inovatif ni kita tiru hak ada dah. Kita tiru hak orang buat dah tapi lebih baik. Contoh, kalau TV dulu, TV jenis punggung besar dah. Faham dah? TV punggung besar zaman kita dulu, besar punggung dia. Lah ni kita jadi inovatif, kita buat TV tu nipis, TV tu curve, TV tu slim. TV ada dah sebelum ni, kita bukan pemula pun, tapi kita buat dia jadi lebih baik. Ini dipanggil inovatif. Tapi kita tak mau yang inovatif, kita nak yang kreatif. Yang keempat ialah respectful mind, iaitu minda yang menghormati. Yang kelima ialah ethics mind, minda yang beradab, minda yang beretika. Secara mudah, kalau kita nak guna konsep kelima-lima minda ni macam ni, untuk kita faham satu-satu ilmu. Bila pertama sekali kita letak disiplin mind, minda yang berdisiplin, kalau kita nak jadi seorang pengkaji, kita nak jadi seorang pelajar, kita nak jadi seorang pencari ilmu yang baik, kita kena menghimpunkan sejumlah daripada sekecil-kecil sampai sebesar ilmu yang pernah ada dan dilahirkan. Seolah-olah nak bagi mudah, buat pertama disiplin mind ini kita himpun. Contoh, ilmu tafsir. Contoh, ilmu hadis. Contoh, ilmu tauhid.
contoh ilmu fiqh, contoh ilmu bahasa Arab, contoh ilmu sejarah, contoh ilmu perbandingan agama, contoh ilmu ideologi, contoh ilmu komputer, contoh ilmu seni, hiburan dan sebagainya. Segala jenak maknika ilmu tu kita senarai, kita himpun dulu. Yang kedua, synthesizing. Synthesizing ni kita himpun, kemudian kita analisis. Daripada bahasan pertama tafsir ni, apa ilmu yang keluar daripada tafsir? Ada jenis-jenis tafsirnya. Tafsir bil ma'sur, tafsir bil mangkul. Ada pula kena nak belajar tafsir ni kena mengaji nuzul Quran, kena mengaji asbabun nuzul, kena mengaji ilmu tafsir tu, kena mengaji ilmu qiraat, kena mengaji ilmu taksim, ilmu aksam dan sebagainya. Apa perkara yang berkaitan untuk faham Quran dan terarah kepada ilmu tafsir, kita buka habis. Hadis pun sama. Cerita pasal hadis, buka. Apakah ilmu yang duduk bawah ilmu hadis? Bab fiqh, bab tauhid, kita buka ilmu yang ada bawah ilmu tauhid. Okey, bila kita dah ada yang kedua ni, kita kena jadi kreatif. Bila kita faham hampir keseluruhan ni, tak ada orang boleh faham seluruh, tapi setakat kemampuan yang kita buat, kalau kita betul-betul nak dan dahaga ilmu, insya-Allah kita mampu buat dia. Kreatif ni bila kita bercakap satu-satu benda, dia tak akan tersasar pada bias apa yang kita pegang. Contoh, macam Howard Gardner sebut, my former discipline is a psychology and it to educate me to think like a psychologist. Secara formal, secara biasa, aku ni ambil bidang apa? Psikologi. Dan bila aku ambil bidang psikologi, cara dan bentuk aku berfikir dan bercakap pada satu-satu benda dan ilmu pun gaya orang psikologi lah. Contoh dengan bahasa mudah, kalau nak bercakap tafsir pun dia akan jadi bias pada ilmu hak kita ambil. Kita nak bercakap hadis pun dia jadi bias terlekat dengan ilmu psikologi kita. Jadi kalau gitu tak mendatangkan apa-apa. Yang ni kita tak mau jadi bias. Bila kita cakap tafsir, memang betul-betul tumpu pada tafsir. Memang kita cakap hadis, tumpu pada hadis. Kita cakap fiqh, tumpu pada fiqh, tidak bias atas kita kata apa, taklukan ilmu kita atau satu-satu bidang yang kita ambil. Baik, inilah bentuk kreatif, senang. Bila kita nak cari, hubungkan dengan mana-mana, senang kita nak bertindak. Bila orang nak cakap hak sejarah, terus kita pergi bab sejarah dan melupakan hak lain buat sementara waktu. Respectful mind. Respectful mind ni ialah minda yang menghargai dan menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Walaupun hari ni kita nak kata kita paling betul, hujah kita paling kuat, dalil kita paling bernas, tetapi tidak mungkin untuk kita menolak manusia itu berpandangan dan berpendapat. Kita berasa kita betul, biarlah. Kita dengar pandangan dan pendapat orang lain, respect pada pandangan dan pendapat orang lain. Biarpun pendapat orang lain itu mungkin betul, mungkin salah. Sebab kita faham. Kita faham apa? Sifat manusia tak sama. Sebab sifat manusia tak sama, itulah yang adanya perbezaan pandangan dan pendapat. Kita perlu lihat pada batang tubuh seseorang. Antara kita dengan dia punya ilmu yang berbeza. Antara kita dengan dia punya bidang yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai kemahiran yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai guru-guru yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai murid-murid yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai minat-minat dan kecenderungan yang berbeza. Bila semua bentuk perbezaan itu ada, mestilah ada perbezaan pandangan dan juga pendapat. Jadi dia pun nak menyuarakan hak dia. Biar dulu betul atau salah, respect pada pandangan dan hormat pada orang lain. Lepas ni kita boleh bincang lah. Hak hang sebut tu betul lah pendapat, tapi salah. Di mana penilaian dia? Yang terakhir sekali. Dalam banyak-banyak, ni pendapat saya, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan. Bila kita kumpul, lihat kepada dalil-dalil bukti dan hujah, lebih nak rasa betul hak ni. Jadi kita tak tolak pendapat tuan-tuan, kita hormat, tapi kita tak terima. Beza menolak dan menghormati pendapat. Menghormati kita dengar dulu, menolak kita tak mau pakai pendapat tadi. Bukan kata tak dengar langsung.
Jadi bila anda melalui benda ni, insya-Allah kita akan selamat dan kita lebih disenangi oleh orang ramai dan masyarakat.